Buletin Didik 2 Julai bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan mengumumkan pelantikan Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang baru berkuat kuasa 22 Jun lalu. KPM dalam satu kenyataan hari ini berkata, pelantikan ke-18 itu sekaligus menyaksikan beliau wanita ketiga dilantik mengisi jawatan berkenaan. Datin Sri Nur Zamani, 59 tahun, memulakan perkhidmatan dalam dunia pendidikan pada 1986 sebagai Ketua Jabatan A-Level di Kolej Tunku Kursyah Negeri Sembilan. Sepanjang 35 tahun, beliau telah berkhidmat di pelbagai organisasi dalam KPM. Antara jawatan yang pernah disandangnya ialah Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan, Sektor Dasar dan Kurikulum, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum serta Pendidikan Swasta. Datin Sri Nur Zamani berkelulusan ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang sosiologi dan antropologi serta ijazah sarjana pendidikan dari Universiti Malaya. KPM yakin tanggungjawab itu dapat digalas untuk terus meningkatkan prestasi pendidikan dalam mencapai aspirasi pendidikan negara. Keputusan tawaran kemasukan ke tingkatan 6 akan diumumkan Isnin depan. Semakan boleh dibuat melalui dua kaedah iaitu secara dalam talian dan melalui makluman pihak sekolah sehingga 15 Julai. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata semakan dalam talian boleh dibuat di pautan portal aplikasi dalam talian tingkatan 6. Bagi pelajar yang tidak mempunyai capaian internet, pihak sekolah akan memaklumkan keputusan tawaran dan membantu proses pendaftaran. Bagi pelajar yang memenuhi syarat kemasukan ke tingkatan 6 namun tidak menerima tawaran, permohonan rayuan boleh dibuat secara dalam talian di pautan sama dan pihak sekolah akan menguruskannya jika tidak mempunyai akses internet. Tempoh rayuan mulai 5 hingga 15 Julai dan keputusan akan diumumkan pada 20 Julai melalui portal sama. Sesi pengajian bagi tingkatan 6 semester 1 tahun 2021 akan bermula pada 25 Julai bagi sekolah dalam negeri kumpulan A, manakala 26 Julai bagi sekolah dalam negeri kumpulan B. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR tidak menjadi penghalang untuk cemerlang dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Walaupun sukar, ia terbukti pelajar mampu menangani cabaran demi menuntut ilmu. Tiada beza seperti hadir di bilik darjah, pelajar perlu kekal fokus dan disiplin untuk berjaya. Yong Yun Lai, pelajar SMK Ulu Tiram Johor berkata ketika melakukan PDPR, dia cuma memberi tumpuan sepenuhnya. Yong tidak menafikan walaupun sukar, demi mendapat keputusan yang cemerlang, dia perlu berusaha bersungguh-sungguh. Antara cabaran yang saya hadapi ketika sesi PDPR ataupun belajar melalui online adalah disiplin diri. Pada pendapat saya, disiplin diri merupakan salah satu cabaran kepada saya di mana saya harus lebih berdisiplin ataupun mengawal diri ketika belajar melalui online. Dan sepanjang sesi PDPR ataupun sepanjang kelas online, saya akan memastikan diri supaya tidak terpengaruh dengan kegiatan lain seperti TV, makanan, dan saya akan memastikan saya memberi fokus yang sepatutnya. Dia turut melakukan ulang kaji secara konsisten ketika waktu lapang. Saya akan sentiasa mengulang kaji pelajaran tersebut dengan menggunakan kaedah mind mapping. Mind mapping ni merupakan satu kaedah yang amat baik di mana dia akan mencatatkan nota-nota penting ataupun kata kunci yang penting yang dapat menghafal dengan lebih mudah. Berbeza pula dilalui Azmiza Aznira Sulaiman yang berdepan masalah capaian internet tidak menentu. Bagaimanapun, dia tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendapat keputusan cemerlang. Okay, antara tips cemerlang yang boleh saya kongsikan kepada para pelajar di luar sana, pertama, bagi saya, kepandaian bukanlah kunci kejayaan, tetapi kerajinan merupakan kunci kejayaan. Dan yang kedua, anda perlu mempunyai sifat hormatkan guru, rajin membuat latihan, rajin membuat solat sunat dan yang paling penting, restu kedua ibu bapa anda. Pencapaian STPM 2020 menyaksikan peningkatan grade purata nasional bertambah dengan skor 2.78 berbanding 2.77 pada 2019. 741 calon atau
Sebanyak 57.61% guru yang mengajar pelajar tingkatan 5 dan 6 di Sekolah Menengah Terengganu sudah menerima suntikan sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19 setakat bulan lalu. Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Salim Abdul Ghani berkata jumlah itu membabitkan 2,056 orang daripada 3,569 guru yang mengajar kelas peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Jelas beliau, pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada guru berkenaan penting sebagai persediaan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka bermula. Jadi jumlah yang divaksin sekarang ni kita di negeri untuk kita negeri Terengganu untuk setakat 30 bulan 57.61%. Ini guru tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja. Jadi pihak kementerian betul memang dia sangat mengharapkan kita buat kempen habis-habisan lah bincang dengan Kementerian Kesihatan, sebab bila bersemuka sahaja pelajar-pelajar inilah pelajar yang akan mula-mula masuk ke sekolah. Selain guru, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu sudah mengambil data pelajar tingkatan 5 dan 6 negeri itu untuk mendapatkan vaksinasi. Jawatan Kuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF sebelum ini bersetuju untuk memberi vaksin COVID-19 kepada pelajar kelas peperiksaan pada tahun ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata cadangan berkenaan diusahakan oleh KPM bagi memastikan pelajar-pelajar berkenaan diberi keutamaan terlebih dahulu. Malaysia tidak akan terjejas dengan fenomena cuaca panas yang sedang berlaku di Kanada dan Barat Laut Amerika Syarikat ketika ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon dalam kenyataan berkata, rakyat Malaysia tidak perlu risau dengan cuaca panas dan gelombang haba yang sedang dialami dua negara itu dengan suhu sehingga 47.9 dan 56.6 darjah Celsius. Malaysia kini berada pada pertengahan fasa monsun barat daya yang dijangka berakhir September nanti dan dalam tempoh itu negara mengalami suhu lebih rendah daripada biasa pada Julai kerana cuaca lebih lembap serta hujan lebih banyak berbanding biasa. Keadaan ini disebabkan peralihan daripada fasa La Nina kepada fasa El Nino Southern Oscillation ENSO neutral dan dijangkakan negara juga mengalami taburan hujan normal mulai Ogos. Selain tiada jerebu rentas sempadan yang serius diramal berlaku dalam tempoh terdekat ini. Bertemu kembali. Pembabitan klinik swasta sebagai pusat pemberian vaksin PPV turut memberi pendedahan kepada golongan doktor muda dalam bidang keusahawanan. Pengalaman itu diterima peserta di bawah program pembangunan usahawan profesional prospek Majlis Amanah Rakyat MARA. UNI Klinik Seremban, salah satu daripada 3 klinik prospek MARA yang dipilih sebagai PPV di Negeri Sembilan. Pemilihan itu disifatkan satu pengiktirafan bagi golongan doktor muda untuk turut sama menjayakan inisiatif vaksinasi. Pemberian vaksin dibuat berdasarkan pendaftaran janji temu di aplikasi MySejahtera. Tahun 2021 adalah tahun yang kedua mereka berada di bawah seliaan Majlis Amanah Rakyat dan mereka telah diberi kepercayaan untuk bersama dalam program imunisasi COVID kebangsaan oleh pihak kerajaan. Ini satu kejayaan yang sangat membanggakan terutama kepada anak-anak muda doktor dalam bidang perubatan. Tambahnya, calon doktor yang dipilih untuk menguruskan klinik di bawah program MARA itu perlu mempunyai kelayakan dan pengalaman berkhidmat sama ada di klinik kerajaan atau swasta atau mereka yang sudah pun terbabit dalam bidang keusahawanan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan memperkenalkan Pusat Sokongan Sosial PSS setempat secara bergerak yang dijadual bermula bulan ini. Menterinya, Datuk Seri Rina Harun berkata program itu akan digerakkan di seluruh negara bagi membantu masalah kesihatan mental dalam kalangan penduduk. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan 7 kenderaan yang bergerak, sama ada kita gunakan bas untuk bergerak, dan insyaAllah 2 dalam proses ni yang insyaAllah dalam bulan 7 ini dapat digerakkan yang boleh turun untuk berjumpa dengan rakyat. Beliau juga berkata walaupun telecounselling melalui talian kasih 15999 disediakan, tidak semua individu mahu bercakap dan berkongsi dengan kaunselor. Tambahnya, ramai individu lebih selesa berkongsi masalah mereka kepada individu dan pemimpin komuniti setempat.
PSS setempat secara bergerak itu, inisiatif program baru menyasarkan lokasi yang mempunyai ramai penduduk. Jadi, apa pula masalahnya sekiranya kita mempunyai masalah happy hypoxia ini? Selalunya apabila remaja, orang muda ataupun golongan belia yang mempunyai ketahanan imuniti yang tinggi ini tidak mempunyai sebarang simptom, malah sentiasa melakukan aktiviti seharian secara normal. Dan ini akan menyebabkan daya oksigen itu semakin menurun, merendah dan akhirnya mencapai tahap kritikal seperti 91%. Akhirnya menyebabkan simptom hypoxia itu mula kelihatan. Dan pada ketika ini, sebenarnya kita sudah terlewat. Dan inilah juga adalah punca kelewatan datang ke hospital. Masih bersama Buletin Didik. Baru berusia 6 tahun namun kepetahannya mencuri hati ramai. Bukan saja pandai menyanyi, bakatnya juga dapat dilihat dalam bidang solikan. Lebih mengagumkan, si cilik ini mampu menguasai pengiraan matematik dan tidak ukit berkongsi dengan rakan-rakan melalui perkongsian video. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya 5 lah. Menerusi beberapa video tular, Nur Medina Irene Mat Firdaus mencuit hati warganet dengan aksi mengajar subjek matematik. Seperti kanak-kanak lain, Medina turut belajar melalui pembelajaran di rumah. Namun, si cilik serba boleh ini banyak mengulang kaji ilmu hisab melalui ibunya Noriha Wagimun. Anak tunggal ini menjadi penyeri hidup ibunya sejak kehilangan suami pada Januari lalu akibat serangan jantung. Disifatkan sebagai seorang yang cerdik dan menghiburkan, bakat Medina yang dikesan seawal usia 4 tahun pada mulanya dalam bidang nyanyian. Kucu, serang anda, maraku bersama, cari semariku, menari bersama, diriku yang mahu kursiakan. Kemudian dia mula menunjukkan minat dalam dunia solikan dan mula belajar tentang bidang kecantikan itu melalui saluran YouTube. Dalam tempoh PKP, banyak masa yang terluang dimanfaatkan dengan berkongsi video-video berilmu dan santai. Medina suka buat apa? Suka buat makeup, cantik tak? Pesan nanti Medina nak buat apa? Nak jadi apa? Nak jadi polis. Siapa selalu ajar Medina matematik? Ibu, Siapa ajar makeup? diri sendirilah. Medina seronok. Cantik tak? Medina seronok ke ajar kawan-kawan matematik? Seronok supaya kawan-kawan pandai. Sedikit laporan luar negara. Kawasan pelancongan terkenal di Thailand, Phuket menerima pelancong pertama hari ini sejak dilanda pandemik. 25 pelancong pertama menaiki penerbangan Etihad Airways tiba sebelum tengah hari tadi. Difahamkan kira-kira 200 pelancong dijangka tiba hari ini dari beberapa negara termasuk Qatar dan Singapura. Dengan kebergantungan 20% terhadap industri pelancongan, Thailand kini berharap skim bebas kuarantin yang diperkenalkan mampu merancakkan kembali industri tersebut. Turut dikenali sebagai Phuket Sandbox, pelancong yang sudah divaksin sepenuhnya dibenar memasuki Thailand tanpa menjalani kuarantin. Ia diperkenalkan ketika Thailand bergelut dengan gelombang COVID-19 paling teruk pernah dialami negara itu dengan jumlah kumulatif kes positif lebih 260,000. Bagaimanapun, Phuket tidak terkesan memandangkan pihak berkuasa telah melaksanakan kempen vaksinasi mega di situ bagi membolehkan industri pelancongan digerakkan semula. 70% penduduk pulau itu sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha berkata langkah ini juga bagi mempersiapkan kerajaan untuk membuka kembali keseluruhan Thailand menjelang Oktober. Kereta terbang prototipe buatan syarikat Slovakia berjaya melengkapkan perjalanan antara bandar pertama dari Nitra ke Bratislava sejauh 100 km. Aircar yang dicipta oleh Klein Vision melengkapkan perjalanan yang mengambil masa 35 minit. Ia dikuasakan oleh minyak petrol dan memiliki enjin BMW 160 bhp. Kenderaan ini juga memiliki sayap yang boleh terbuka dalam masa 3 minit. Menurut Klein Vision, kereta ini mampu terbang pada kelajuan 299 km sejam dan mencapai ketinggian lebih 2,499 meter.
Aircar kini sedang melengkapkan ujian penerbangan selama lebih 40 jam. Sukan Majlis Olimpik Malaysia MOM hari ini memuktamadkan senarai akhir atlet negara yang akan bertanding ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ia membabitkan penyertaan 30 atlet untuk 10 jenis sukan yang dianggap mencapai sasaran awal penyertaan atlet yang diletakkan Majlis Sukan Negara MSN. Kalau lihat sebelum ni pun di Rio 32, sebelum tu 30 dan sebelum tu pada berlega pada angka 30 dan 32. Tapi paling penting ada peningkatan atlet-atlet yang bukan berada dalam RTT saja. Atlet-atlet daripada podium, sama ada mereka mendapat melalui reallocation ataupun secara wildcard. Kalau Lihat Pui dia dapat secara merit. Manakala lagi 3, Jeremiah Low, siapa lagi? Azrin dengan atlet memanah Shakira mendapat melalui reallocation. Sebagaimana saya sebut tadi, walaupun mendapat melalui wildcard atau relocation, penyertaan mereka ni adalah penyertaan yang cukup bermakna. Berikut ialah senarai penuh atlet negara ke Tokyo 2020. Badminton kekal jadi kumpulan atlet terbesar dengan 8 penyertaan pemain. Rekod baik sumbangan pingat termasuk 3 perak di Olimpik Rio 2016. Badminton sekali lagi jadi sandaran paling berpotensi. Malaysia akan mempunyai setiap satu wakil dalam acara perseorangan lelaki dan wanita. Juga masing-masing satu wakil dalam bergu lelaki, bergu wanita dan bergu campuran. Kumpulan kedua terbesar ke Tokyo adalah kem terjun dengan 5 penerjun wanita. Juga memiliki potensi pingat terbaik pada edisi kali ini. Malaysia akan menyertai acara 3 meter papan anjal menerusi 2 wakil penerjun. Namun sasaran utama pingat adalah dalam acara platform 10 meter yang turut menyenaraikan 2 penerjun di samping satu wakil dalam acara platform seirama. Pelayaran pula jadi kelompok atlet ketiga besar ke Jepun. Malaysia akan menyertai 3 acara antaranya laser lelaki dan laser radial wanita. Sekalipun agak sukar mencecah kedudukan pingat, penambahan jumlah pelayar yang layak ke Olimpik kali ini dianggap satu pencapaian yang cukup membanggakan. Sekalipun hanya menampilkan 2 pelumba, pemburuan emas pertama Malaysia di Sukan Olimpik terletak pada acara basikal track. Malaysia bakal menyertai 2 acara iaitu Kirin dan Pecut dan setiap satunya mempunyai 2 wakil berpengalaman yang dianggap punyai prospek terbaik menyerlah di Tokyo. Lain-lain kategori, 2 wakil untuk memanah, juga 2 atlet untuk gimnastik, renang, olahraga, golf dan menembak seorang wakil. Impian Johor Darul Takzim JDT untuk melangkah ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Asia ACL musim 2021 nampaknya semakin sukar apabila tewas 0-2 kepada Pohang Steelers pada aksi pusingan kedua saingan kumpulan G. Kekalahan kedua berturut-turut kepada juara 3 kali dari Korea Selatan itu menyaksikan anak buah Benjamin Mora kekal di tangga ketiga dengan 3 mata selepas 4 perlawanan. Selepas tewas 1-4 kepada lawan sama Isnin lalu, misi JDT untuk kembali memburu kemenangan di Stadium Raja Manggala Bangkok tidak kesampaian apabila dikejutkan dengan 2 gol pantas pada separuh masa pertama. Pemain pertahanan Lee Seong Mo berjaya menjaringkan gol pertama Pohang Steelers minit ke-33. Disusuli Kang Wang So meledak gol kedua hanya 4 minit berselang. Tiada lagi gol menyusul selepas itu. JDT kekal di tangga ketiga kumpulan G dengan 3 mata dan wajib menang ke atas Nagoya Grampus serta Ratchaburi FC pada 4 dan 7 Julai ini bagi menyalakan semula peluang kepusingan seterusnya. Baiklah, pameran Garden Area di Museum Seni Digital di Tokyo mengakhiri buletin didik. Salah satu tarikannya Taman Bunga Terapung yang dipenuhi 13,000 bunga anggerik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan Assalamualaikum.